Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah bagi lagi kita umur pada pagi ini. Alhamdulillah, Allah kurniakan kita kesihatan, dapat menggerakkan anggota badan. Kemudian Allah bagi taufik hidayah dapat hadir untuk solat berjamaah. Allah bagi kita nikmat aman, ya, yang mana negara Palestin sekarang sedang bergolak, tapi kita di sini aman, boleh datang berjemaah, boleh keluar rumah dengan aman. Sedangkan orang di sana nak solat jemaah pun, masjid pun kena bom, ya. Jadi alhamdulillah, gunakan nikmat tersebut. Sementara yang Allah bagi ini kita guna sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambungan daripada kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah, penggunaan adab-adab dalam Islam. Pada pertemuan yang lepas saya dah kongsi iaitu bab al-janaiz, bab jenazah. Ya, bab jenazah ni dah habis dah, pengurusan berkenaan dengan jenazah, bukan pengurusan, tapi adab-adab berkenaan dengan jenazah. Masuklah bab yang baru, jim yang seterusnya, bab al-jihad. Kebetulan tuan, isu Palestin masuk bab al-jihad. Padahal mengajar kita ni banyak tahun dah, ya, masuk je isu Palestin kena bab jihad. Masya Allah. Jadi dia ikut susunan dah. Jim yang seterusnya al-jihad. Saya sebenarnya tak layak sangat bercakap bab jihad ni. Sepatutnya yang bercakap bab jihad ni panglima perang sepatutnya, yang berperang, yang lagi-lagi dekat Palestin tersebut. Namun begitu saya kongsilah berdasarkan penulisan penulis kitab ni, adab-adab jihad. Bukan hukum agama tuan-tuan, bukan hukum fiqh, tapi bab adab-adab jihad. Apa maksud jihad? Yang pertama, jihad ni perkataannya jahada. Jahadan maksudnya bersungguh-sungguh. Berjihad, al-jihad maksudnya bersungguh-sungguh menerapkan Islam, iaitu berperang fi sabilillah. Ya, ini menurut istilah. Tapi jihad pada asalnya bersungguh-sungguh. Ya. Baik. Jadi ada orang kata jihad harta lah, jihad ekonomi, jihad apa lagi? Macam-macam jihad lah. Macam-macam. Jadi sebenarnya itu bukan jihad yang sebenarnya. Jihad yang sebenar mengikut pemahaman para ulama daripada zaman dahulu lagi, jihad berperang fi sabilillah untuk membebaskan sesebuah negara ataupun untuk membuka sebuah negara. Ya, membebas lain, membuka lain. Membuka ni maksudnya apa? Asalnya negara tersebut negara kufar, negara non-muslim. Kita mau pergi negara tersebut, kita buka negara tersebut supaya menjadi negara muslim. Ya, kita pergi bagi 3 tawaran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita ajak dia supaya menyembah Allah, jangan mensyirikkan Allah. Kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau yang pertama negara tersebut tak nak ikut, ketua negara
kerajaan tersebut tak nak ikut, maka kata Rasulullah pergi kepada step yang kedua. Kalau tak nak ikut, tak apa, kau nak teruskan agama engkau, tak ada masalah, tapi bayar cukai kepada Islam, bayar zakat, bayar ufti sikit. Kalau tak nak juga, kebanyakan negara tak nak yang kedua ni. Amboi, sedang masuk negara orang betul minta cukai pula, bayar kepada khalifah, kepada Rasulullah, bayar kepada Amirul Mukminin. Masuklah yang step ketiga, maka perang. Perang untuk membebaskan negara dia daripada membuka negara tersebut daripada negara kufar kepada negara muslim. Bila jadi negara muslim, Rasulullah SAW pun menerapkan hukum Islam, hukum hakam Islam dalam sebuah negara tersebut, perundangan Islam. Dan negara yang Rasulullah SAW buka tak boleh buat kerosakan. Seperti mana yang berlaku kita tengok sekarang dekat Palestin kan, Yahudi dia membedil rumah-rumah orang Islam. Dan Islam tak boleh menghancurkan rumah, tak boleh menghancurkan bangunan, bahkan tak boleh potong pokok ketika berperang, kecuali kalau ada keperluan. Potong pokok nak buat rumah boleh, potong pokok nak buat jambatan, tapi kalau saja-saja potong nak membuat keganasan, dikira berdosa. Jadi negara yang dibuka oleh negara Islam ni, yang dibuka oleh umat Islam, tak nampak kerosakan. Kemudian bahkan menjadi lebih baik sebab menerapkan hukum perundangan Islam. Mana-mana pemimpin dia yang masuk Islam, pemimpin daripada negara tersebut masuk Islam, berserah diri, bertaubat, maka Rasulullah bagi jawatan. Bagi jawatan dia juga, sebab dia pernah menjawat jawatan. Bagi mana-mana pemimpin yang melawan Islam, maka dia dihapuskan, ganti dengan yang Islam. Itu berjihad pada zaman Rasulullah, pada yang dilakukan oleh Khalifah Amirul Mukminin pada zaman dahulu. Yang kedua, pembebasan. Pertama tadi pembukaan. Pembebasan ni macam mana? Asalnya negara tersebut negara Islam, lepas tu negara orang kafir pula ambil, take over selama bertahun-tahun, berpuluh tahun. Maka orang Islam datang balik, membebaskan negara tersebut supaya bersih daripada kufar, kembali kepada Islam semula. Seperti mana yang berlaku kepada Palestin. Ya, Palestin, tuan-tuan, asalnya negara Islam. Yang dibebaskan yang pertama sekali adalah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, pada zaman Umar dah tawan Palestin. Jadi umat Islam punya. Lama sikit kembali ambil oleh orang Kristian. Lama sikit, beberapa ratus tahun. Kemudian pemimpin Islam yang kedua yang mengambil semula Palestin adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Pembebasan namanya, bukan pembukaan. Kembali semula kepada orang Islam. Lama sikit. Sekarang ni daripada tahun 1900 dan 1900 dia ambil orang Yahudi sikit-sikit. 1900 masih lebih kurang macam itulah. Mula-mula orang Yahudi masuk sebagai sebagai warga asing je, pendatang asing. Parti lah. Diberikan kelonggaran, lama-lama dimakan. Last sekali kalau tengok Google Map, tak ada dah Israel, Palestin. Yang ada Israel, tak ada Palestin. Nama Palestin tak ada. Tapi pada tahun 1970 ada lagi, 1960 ada lagi, 1980 ada lagi. Lama-lama nama Palestin tersebut hilang, tinggal Gaza je. Ya. Jadi 2 kali pembebasan yang dilakukan, maka Palestin mesti dibebaskan sekali lagi. Pembebasan kali ketiga, boleh jadi pembebasan kali ketiga dilakukan oleh Imam Al-Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Baik. Itu pembukaan. Jadi katakan oleh di sini, yang pertama, bagi sesiapa nak berjihad, kita sekarang ni tak berjihad, tuan-tuan. Boleh ke saya berjihad? Buat belajar ni. Berjihad ni, tuan-tuan, berjihad fi sabilillah ni bukan sembrono saja-saja. Kita cari dalam internet, manakah kumpulan yang boleh aku join. Hamas, Al-Qassam, kita pun daftar internet. Dia pun bagi duit juga. Kita pun keluar duit, jual tanah, beli flight. Mula-mula kata turun dekat China, lepas China dekat Iraq, lepas Iraq Afghanistan, lepas tu pergi Kuwait, lepas tu turun jalan kaki pula sampai ke Palestin.
jumpa sekian-sekian dekat sana. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Tak boleh. Dia daftar online. Ada rakyat Malaysia yang menyertai ISIS. Dia daftar online macam tu lah. Dia telefon orang tu, daftar online, ada ejen-ejen kat sini, dia pun terbang pergi. Lelaki ada, perempuan ada. Yang perempuan berjihad jadi isteri kepada askar sana. Masya Allah, kesian. Anak ramai. Orang Melayu kita, orang besut. Kesian. Polis tangkap. Berjihad bukan macam tu tuan-tuan. Bukan pergi sembrono ikut mana-mana kumpulan. Kat sana ada tentera, bolehlah kita join? Tak boleh. Berjihad mestilah dapat perintah daripada pemimpin kita sendiri. Kalau kita pemimpin Malaysia, kalau negara lain pemimpin negara lain, maka dia buat alasan. Sampai bila pemimpin nak suruh kita berjihad, suruh kat Malaysia je? Sampai bila dia jawab macam tu? Ya? Sampai bila? Memanglah sampai bila kadang-kadang ada pemimpin dia tak suruh pun rakyat dia pergi berjihad. Jadi kita kena tetap taat kepada pemimpin. Sebab itulah dalam hadis-hadis akhir zaman, Imam Mahdi ni dia akan membawa tentera-tentera dia. Ya, Imam Mahdi ni bukan imam cikai-cikai. Dia memang pemimpin sebuah negara. Ya, dia bukan pemimpin senyap-senyap je. Tiba-tiba timbul dekat surau orang kata, saya lah Imam Mahdi, mai ikut saya. Tak ada. Ya, dia pemimpin sebuah negara. Dia bawa, mula-mula dia bawa negara dia dah. Tentera negara dia. Negara lain tak follow. Lama kelamaan masuk negara kedua, masuk negara ketiga, masuk negara keempat. Join. Ya, pemimpin negara ketiga, keempat, kelima suruh rakyat dia ikut. Wallahu alam, termasuk tak negara Malaysia. Ya. Jadi macam itulah. Jadi jihad ni bukan pergi saja-saja, dia mesti dapat arahan daripada pemimpin. Kalau tak dapat arahan daripada pemimpin, dia tak dikira berjihad. Dia ada rukun-rukun dia lah. Ya. Yang pertama kata penulis, niat mestilah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 41. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwa kamu di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itulah lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Ya. Kemudian kata Rasulullah lagi, kata Allah lagi dalam surah Al-Maidah ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah kamu di jalan Allah supaya kamu berjaya, supaya kamu beruntung. Tuflihun, berjaya. Tuflihun. Jadi berjaya ni apa? Berjaya di dunia dan di akhirat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah supaya menjadi kalimah yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menjadikan kalimah Allah tertinggi itu maksudnya macam mana? Menjadikan sebuah negara tersebut melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, mengangkat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Rasulullah lagi dalam hadis yang lain, takaffalallahu liman jahada fi sabilillah. Allah menjamin orang yang berjihad fi sabilillah. La yukhrijuhu illa al-jihad fi sabilih. Tidak ada yang mendorongnya keluar daripada rumahnya melainkan jihad di jalan Allah. Yakni dengan memasukkannya ke dalam syurga dan mengembalikannya ke tempat tinggal yang mana dia keluar daripadanya dengan membawa pahala dan ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang berjihad fi sabilillah ni, menurut hadis Rasulullah ni, Allah jamin dapat keuntungan. Sama ada untung masuk syurga atau untung balik negara asal bawa ghanimah. Ya, kalau mati berjuang fi sabilillah masuk syurga. Kalau hidup panjang umur balik Malaysia dapat harta rampasan perang, dapat harta, untung juga. Ya, dapat keuntungan juga. Saya kenal beberapa seorang askar ni, seorang tentera, dulu dia berkhidmat dekat Bosnia. Dia jadi tentera UN kan. Malaysia jadi tentera pendamai. Jadi bila sampai Bosnia Herzegovina tu, dia bertugas sebagai tentera pendamai.
panjanglah cerita dia. Dia mendamaikan, dia tak boleh membantu orang Islam di sana sebab dia mewakili UN. Ya, Malaysia mewakili UN. Kalau membantu Islam, sebab dia perang antara Kristian dan Islam. Kalau membantu Islam, maka Malaysia ni dia akan melanggar perjanjian. Kalau Malaysia diserang, negara lain, negara-negara lain tak akan bantu Malaysia, negara yang dalam syarikat dia lah. Jadi dia membantu, dia berkhidmat di sana setahun, 2 tahun, 3 tahun balik. Tapi setiap kali balik itu bukan saja-saja dapat duit, duit kerja, sebab dia dapat duit kerja tersebut dekat 100,000, kadang-kadang 100,000 masa tersebut. Tahu bila tu duit tu dah besar sebenarnya, jadi orang kaya sekejap dia kata. Kerja tentera biasa je tapi balik jadi orang kaya. Masa itulah ada kawan-kawan dia nikah seorang lagi sebab duit banyak. Sama ada nikah orang Bosnia ataupun nikah orang sini, duit banyak, berkepuk-kepuk, mewah kata. Tak sama macam tentera berkhidmat dekat Malaysia. Itu baru jaga sempadan, itu baru jadi tentera pengaman. Tapi kalau berjihad fisabilillah, membuka sebuah negara atau melakukan pembebasan, lagi banyak dapat harta ghanimah. Tapi bukan harta ghanimah yang kita harapkan bila berjihad fisabilillah. Kalau pemimpin suruh kita pergi, bukan harta ghanimah. Kita harapkan kalimatullah hiyal mulia, iaitu kalimah Allah menjadi yang tertinggi, melaksanakan syariat Islam. Ghanimah tu nombor 2. Kalau mati syurga jawabnya, kalau hidup balik dapatlah harta. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi dia berkatalah, saya duduk sana ustaz, ramai gadis-gadis, ayah-ayah orang Bosnia offer anak dia. Saya tak nak ustaz, orang Arab ustaz makan banyak, hari-hari seekor ayam. Ya, untuk seorang seekor ayam tak sanggup buat balik. Cukup seorang di Malaysia sudah. Ya, sekarang ada lagi dekat BSP. Jadi biasalah kan, masa muda je banyak duit kata, dah berumur tak biasa je. Baik. Kemudian yang kedua, meminta izin kepada orang tua. Pada zaman Rasulullah ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak berjihad bersamamu ya Rasulullah. Nabi pun tanya, kamu ada mak ayah lagi ke? Ya, Nabi dah tahu, tapi Nabi tanyalah. Ada kata. Maka kata Rasulullah, irji ilaihima fa asta'zinkuma fa in azina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Baliklah kamu kepada kedua orang tua kamu, minta izin. Kalau kedua orang tua kamu bagi, berjihadlah. Kalau tak bagi, buat baiklah kepada kedua orang tua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Jadi kena minta izin orang tua, kata penulis di sini. Sebab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memang menyuruh kaum muslimin supaya berjihad, berperang. Kalau ada mana-mana perang, ya, Rasulullah seruanlah, 3 bulan lagi kita akan berperang, bersedialah kamu. Maka mereka bersedialah, kumpul duit, beli baju perang, berlatih memanah, berlatih berkuda, mengasah kemahiran. Ya, maka dia daftar. Pendaftaran jumpa Rasulullah. Aku nak pergi, Rasulullah boleh? Rasulullah tengok dalam keluarga dia, mak ayah dia ada anak lelaki 10 orang. Boleh. Sebab apa? Dalam 10 bukan semua 10 pergi. Boleh jadi 5 orang, 5 lagi tinggal. Sebab apa? Nak jaga mak ayah, nak jaga anak-anak perempuan. Kalau semua pergi 10-10, Rasulullah tak bagi. Kalau mati 10-10, syahid. Siapa nak jaga mak ayah? Susah pula. Itu sifat Rasulullah. Dia ada saringan. Dalam kes ni, sahabat ni Rasulullah tahu, dia mak ayah dia ni tak ada anak lelaki, yang tu seorang aja. Boleh tak aku bagi yang Rasulullah? Mak ayah dia tak ada, minta izin. Kalau mak ayah tak bagi, duduklah buat baik kat mak ayah, tak payah pergi berjihad. Ya, jangan ingat asal Rasulullah suruh je, pemimpin suruh kita wajib pergi. Dia ada saringan dia supaya tidak memudaratkan orang yang tinggal di Malaysia. Kata penulis di sini, adapun untuk jihad fardu ain, seperti jihad untuk mempertahankan negara muslim dari serangan tentera kafir, maka tak perlulah minta izin kepada kedua orang tua. Kata penulis di sini. Maksudnya macam mana? Jihad yang perlu minta izin orang tua kalau keluar Malaysia. Ni kalau berlaku dalam konteks Malaysia lah. Tiba-tiba pemimpin kata, kita nak 100,000 lelaki di Malaysia untuk pergi berperang di Palestin. Contohlah, kita hantar sekian. Kita pun nak daftar.
Yang tu kena minta izin mak ayah. Kan, minta izin mak ayah. Tapi kalau jihad menjaga sempadan dekat Sabah, dekat Kelantan, dengan apa tu? Kelantan dengan Thailand, ataupun dekat laut apa? Laut yang dekat sempadan Indo. Yang tu kata penulis tak perlu minta izin. Itu jihad fardu ain, menjaga sempadan. Ya. Baik. Ini saya cerita secara umum sahaja. Kemudian yang ketiga, sebelum berjihad, bertaubatlah daripada segala dosa sebelum berangkat ke medan perang. Ya. Sebab kerja jihad ni kerja besar. Pahala setiap langkah dikira pahala yang sangat besar. Ya. Dan kalau mati syahid terus masuk syurga tanpa hisab. Jadi untuk mendapat rezeki mati syahid tersebut, besar rezeki mati syahid ni, rezeki untuk dapat pahala besar ni, maka kita mestilah bertaubat terlebih dahulu. Orang yang dipilih Allah saja akan diberikan pahala mati syahid, pahala yang besar-besar. Jadi Allah tak bagi pahala besar-besar bagi orang yang ada dosa. Ya, orang yang ada dosa Allah tak bagi. Tuan-tuan ni dapat solat berjemaah ni pahala besar. Ya, Allah bagi rezeki pada orang tertentu dia dapat solat berjemaah. Tapi kalau orang banyak dosa Allah tak bagi. Ya, orang tak bagi walaupun rumah dia dekat dengan masjid, dekat dengan masjid surau. Jadi kalau dia banyak bertaubat, selalu istighfar, Allah akan buka, Allah akan beri taufik hidayah, rasa rajin untuk membuat amal-amal soleh. Tengok Quran tuan-tuan. Semalam kita buka Quran tak baca Quran. Ya, berapa lama tak baca Quran? Sebulan dah tak baca Quran. Tengok Quran lah depan mata. Seminggu dah tak baca Quran. Kalau dah lama tak baca Quran, boleh jadi kita ada buat dosa. Dosa tersebut kita tak istighfar lagi, kita tak taubat lagi. Sebab itulah Allah hijab daripada kita buat amal soleh. Jadi kita tengoklah amalan apa yang kadang-kadang susah buat. Tahajud, baca Quran, solat jemaah, yang biasa-biasa je padahal. Baca Quran bukan susah pun. Tahajud, bangun pukul 5, okey lah. Sedekah bukannya 1,000, RM10, okey lah. Amalan-amalan tersebut susah, boleh jadi ada dosa yang belum kita bertaubat. Jadi kata penulis, sebab jihad ni besar sangat pahala dia, mati syahid terus masuk syurga. Rezeki ni nak dapat tidak dapat kita mestilah bertaubat terlebih dahulu. Bertaubat ya di atas segala dosa. Kalau ada hutang, bayar hutang. Kalau tak ada duit nak bayar hutang, buat surat wasiat. Kalau abang mati nanti, kalau mati syahid, dapatlah pampasan, gunalah duit pampasan ni bayar hutang, cek mat 10, cek din 20,000. Tulis siap-siap. Ya. Kemudian pergilah berjihad fi sabilillah. Yang keempat, mengerjakan amal soleh sebelum berangkat ke medan jihad. Ya, seorang lelaki jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku nak berperang ya Rasulullah. Aku nak terus berperang ke aku masuk Islam?" Maka kata Rasulullah, "Aslim tsumma qatil." Masuklah Islam, beramal, kemudian berperanglah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jihad ni pahala sangat besar. Allah akan bagi kepada orang yang banyak beramal soleh. Bukan banyaklah, amal soleh yang terbaik. Dia tak kira banyak tuan-tuan. Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang mana Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalan. Allah tak kata yang terbanyak amalan, yang terbaik amalan. Ya. Jadi terbaik amalan ni sudah pasti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau solat di rumah, solat fardu di rumah, lepas tu solat sunat banyak kali, tak sama dengan solat berjemaah di masjid walaupun 2 rakaat. Ini contoh terus berjemaah di masjid surau. Jadi kena beramal soleh terlebih dahulu. Sultan Muhammad Al-Fatih sebelum dia menjadi panglima perang tu, dia tanya, siapa di antara kamu semua ni yang solat tahajud, semua bangun. Ni tentera dia ni, tentera terbaik ya, semua bangun, bagus, semua solat tahajud. Siapa di antara kamu
yang solat tahajud kuranglah, maksudnya dalam sebulan ada juga tak solat tahajud, turun separuh. Siapa di antara kamu dalam seminggu solat tahajud berapa hari, turun lagi separuh, tinggal berapa orang lagi. Last kali ditanya, siapa di antara kamu yang tak pernah tinggalkan solat tahajud bermula balik sampai hari ini? Semua turun. Maknanya pernah, mereka ni pernah tak solat tahajud. Rupanya tinggal seorang yang tak pernah tinggal solat tahajud, Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Rupanya aku. Maka dia bukan berbangga nak bagi tahu, dia jaga amalan. Nak jadi pemimpin tersebut, membuka Baitul Maqdis, yang membuka Konstantinopel, bukan Baitul Maqdis. Dia punya amalan bermula daripada kecil lagi. Masya Allah, subhanallah. Jadi kata penulis di sini, orang nak mendapat pahala jihad fi sabilillah ni, danlah kena bertaubat, kemudian kena jaga amal. Mesti ada amal konsisten, tuan-tuan. Kalau Allah nak bagi rezeki yang besar tersebut, amal konsisten apa dia? Sedekah ke, tahajud ke, baca Quran sejuzuk sehari ke, solat jemaah tak pernah tinggal ke, maka Allah akan bagi rezeki yang besar kepada kita, rezeki dunia dan akhirat. Kemudian seterusnya, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Surah Al-Anfal ayat 60 Allah sebut, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi aduwakum. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh. Jadi nak pergi berperang, maksud di sini, maksud penulis sampaikan di sini bukan kita sultan panggil kita tunggu pergi, raja panggil tunggu pergi. Dia kena ada latihan dia, training dia, ya. Kena ada persediaan lah. Persediaan dari segi orang tersebut, boleh kawal senjata, boleh guna senjata. Yang kedua, persediaan senjata mesti ada. Ya, sebab itulah di Malaysia sebelum ni ada kem khidmat negara, berapa bulan, 3 bulan, contohlah PLKN kan. Tapi bukan semua Malaysia, semua orang lelaki. Tujuannya apa? Kalau berlakulah apa-apa boleh panggil balik. Tapi bukan Malaysia je buat macam tu, seluruh negara, tuan-tuan. Kebanyakannya dekat Korea, semua orang lelaki wajib PLKN, dan PLKN dia setahun, bukan 3 bulan. Dekat Korea adalah beberapa negara. Jadi semua pandai main senjata. Kalau dipanggil boleh angkat senjata terus. Persediaan juga di sini maksudnya senjata-senjata, kereta kebal ke, kapal terbang ke, yang boleh. Dan sabda Rasulullah SAW, ala innal quwwata roma, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Rasulullah ulang 3 kali, ala innal quwwata roma, ala innal quwwata roma. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu berada pada memanah. Ketahuilah kekuatan itu sesungguhnya ada pada memanah, kata Rasulullah SAW. Bila Nabi bagi tahu macam ni, sahabat-sahabat duk melatih memanah. Melatih memanah. Kenapa Nabi tak kata kekuatan berada pada pedang? Sebab pedang ni one by one, dekat-dekat. Memanah daripada jauh boleh tuk kena. Kan senang mati terus, cedera terus, pergi baru dapat. Jadi sekarang ni memanah kita kiaskan dengan senapang. Memanah ni bukan senang, tuan-tuan. Saya pun bukan belajar lah, try juga lah. Try sekali dua, berat, tuan-tuan. Ya, berat nak tarik ni. Tangan jadi keras orang yang cikgu, coach yang mengajar mana ni. Jadi macam tumit kaki. Dia punya apa? Dia punya ni bekas dipegang tersebut, melatih hari-hari. Jadi begitulah Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi SAW, seorang sahabat Nabi ni, saya terlupa nama apa, dia punya pandai memanah ni. Orang dia duduk di seberang batu sana, kamu jangan lari, dia kejar perompak. Kamu jangan lari, aku boleh je bunuh kamu. Tak percaya, ambil tali ikat. Ada tali, dia pun ikat perompak tersebut, tali ikat. Buat macam ni, dia buat macam ni, tembak, masuk dalam simpulan tali, tak. Buat sekali lagi, buat macam ni, masuk. Kau bergerak aja, aku bunuh kau. Tu kecebur, surrender semula. Kan? Bukan senang tu nak masuk simpulan, tak ada lubang langsung, tapi masuk dengan panah.
betapa hebatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memanah. Jadi tuan-tuan, kemahiran main senapang, main pistol sama sekarang lah sebenarnya dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 sukan yang Rasulullah suruh kita mahirkan: berkuda, memanah, berenang. Berkuda, memanah, berenang. Ya, memanah kalau sekarang main pistol lah, atau panah betul, boleh belajar memanah betul. Berkuda, naik kenderaan, pandai naik kenderaan. Yang ketiga, berenang. Berenang pun kita kena belajar tuan-tuan. Cuba insya-Allah. Saya tak pandai berenang, tapi masa masuk UKM ada kolam UKM besar. Hari-hari saya pergi, bukan hari-hari lah, hujung-hujung minggu, petang-petang, belajar sorang-sorang tengok YouTube macam mana. Last kali pandai juga, sampai ke tengah tangguh pijak kaki. Boleh lah, boleh, pandai juga. Usaha sendiri tengok YouTube, tak ada guru. Bila dah berkahwin ni, saya pun masukkan anak saya 2 orang kelas berenang. Alhamdulillah. Anak perempuan darjah 2, darjah 4 sekarang ni dah pandai berenang lah, sampai ke tengah kaki tak jejak. Kemudian dia masuk pertandingan bulan 6 baru ni dekat Shah Alam, tak menang, dapat nombor 4 daripada 8 orang. Okey, tu pendedahan je. Niat ke apa? Niat nak amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemahiran. Tapi kebanyakan yang main tersebut 80% Cina, Melayu 20% je. Chinese yang menguasai sukan berenang, ya. Jadi kita boleh belajar tuan-tuan. Baik, kemudian yang seterusnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang bersiap, mempersiapkan bekal untuk berperang di jalan Allah, maka dia telah berperang. Wa man halafa ghazian fi sabilillah bi khair faqad ghaza. Siapa yang menguruskan keluarga orang yang berperang di jalan Allah, dia pun berperang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Orang yang tak pergi berperang ni, kalau jiran jarang pergi berperang, menjadi tanggungjawab jiran-jiran dia, keluarga, anak beranak ke, take care kepada keluarga yang pergi berperang. Suami dia pergi perang, anak dia pergi perang, kita sebagai jiran kena kena take care. Dah makan belum? Kadang-kadang hantar makanan, kadang-kadang beli pakaian. Kita pula seolah-olah menjadi suami dia yang pergi berperang. Pahala orang yang tanggung tersebut sama seperti mana dia pergi berperang fi sabilillah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kelekut tuan-tuan. Bahkan bukan berperang aja, dalam hadis yang lain Nabi sebut menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 orang beradik dimasuk Islam di Madinah ni. Abang dia bekerja, adik dia duduk kat Rasulullah je bertepek, belajar. Maka abang dia pergi satu hari, ya Rasulullah, aku nak buat aduan lah. Apa dia? Adik aku ni tak kerja langsung, padahal kami beza setahun 2 je, dah dewasa dah. Aku je yang tanggung dia. Ya Rasulullah, aku je tanggung dia. Kerja dia belajar je, aku je tanggung dia. Boleh tak suruh dia bekerja? Kata Rasulullah, sebenarnya engkau diberi rezeki kerana adik engkau belajar. Dia ni dapat rezeki, dia mudah dapat rezeki sebab adik dia belajar. Dia tanggung adik dia belajar. Tak jadi dia jumpa Rasulullah nak minta supaya Rasulullah nasihat adik supaya bekerja, malah Rasulullah suruh abang dia bekerja. Cukup. Maknanya dia menanggung belajar, akan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada bagi infak sedekah kepada budak-budak belajar ni, sebenarnya antara ciri-ciri, antara syarat-syarat untuk Allah murahkan rezeki kita, seperti mana yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak dah dalam kes di Malaysia pun ramai. Adik-beradik 5 orang. Abang dia berhenti sebab ayah dia mati, berhenti tingkatan 3. Tingkatan 3 berhenti kerja macam-macam buruh lah apa semua untuk ganti ayah dia sekolahkan adik-adik sampai masuk U macam-macam. Kan 4 orang dia menanggung adik-adik dia. Tapi Allah murahkan rezeki dia,
Mula-mula susah, 10 tahun, 20 tahun. Dan sekali jadi orang kaya abang dia. Jadi toke apa? Toke kelapa sawit, toke kilang ni, toke kilang ni. Adik dia yang kerja masuk EU aku semua tu tak sehebat abang dia. Harapnya adik dia besar nanti bagilah duit pada abang. Tak juga abang bagi duit lagi pada adik. Belajar pun tak sampai mana sangat. Ya, sebab apa? Sebab dia ikhlas membantu adik-adik dia belajar. Itu baru belajar biasa-biasa. Tapi kalau belajar agama, Masya Allah, Subhanallah, murah rezeki tuan-tuan. Cuba kita bagi sedekah, infak kepada pelajar, kita akan tengok murah sikit rezeki kita. Lagi-lagi kalau dia susah belajar-belajar tahfiz ke, kita tanggung belajar-belajar tahfiz, belajar-belajar agama. Masa saya belajar UKM, saya alhamdulillah saya tak buat pinjaman. Saya duduk kat surau Al-Kausar Syekh 4 Bandar Baru Mari. Surau tersebut bagi bilik kat belakang. Saya pun duduklah, tak duduk asrama. Duduk asrama kena bayar kan. Jadi duit tak berada. Maka kadang-kadang tak cukup duit nak bayar yuran. Tapi nasibah UKM bayar yuran tak mahal. Ya, sebab dia kerajaan. Saya berdoa, ya Allah, yang aku duit tak ada, ya Allah. Nak bayar yuran, ya Allah. Tak nak susahkan mak. Mak bagi juga tapi tak banyak. Doa-doa. Lepas tu ada orang kaya dua seorang dulu. Mi, Fahmi, awak macam mana yuran macam mana? Oh, yuran tu saya kerjalah, saya mengajar ngaji sini-sini ni. Dapat duit saya kumpul, saya bayar lah. Oh, yuran sen ni berapa? Adalah dekat RM2,000. Tak apa, nanti saya bayar. Bagi resit. Bukan bagi resit, bagi nombor akaun, bagi nombor pelajar. Bayar. Jadi sepanjang saya belajar UKM ni, orang lain tolong bayar. Yuran lah, yuran. Tapi belanja saya carilah, belanja makan. Belanja makan saya mengajar, dapat nak makan. Duduk kat surau pun tak belanja sangat. Kuliah ada makan, suruh nak makan je saya. Ya. Jadi tak susah. Jadi orang yang infak saya tu tuan-tuan, alhamdulillah saya tengok rezeki dia murah. Dia dapat projek macam-macam, tak habis harta dia. Jadi boleh tuan-tuan nampak orang belajar-belajar tu kita bagi duit sikit. Kalau kita tak boleh tanggung yuran yang banyak, kita bagilah sikit-sikit. Duit poket, duit belanja dia, menggembirakan dia, insya-Allah ada manfaatnya yang Allah bagi kepada kita. Baik. Kemudian yang seterusnya, memilih orang yang paling kuat dan teguh menghadapi musuh. Hendaklah pemimpin ni waliul amri, pemimpinlah memilih orang-orang yang kuat ketika berperang. Jangan ambil orang yang lemah-lemah. Ya, orang lemah, orang yang kuat. Kalau dalam mengatur strategi, Rasulullah dia letakkan orang besar-besar, orang kuat-kuat, orang pandai bertarung di bahagian depan. Orang yang tentera yang lemah-lemah letak belakang-belakang. Tujuannya apa? Supaya musuh tengok ni gerun tengok. Wow, hebatnya tentera Islam. Macam ni muka garang-garang, padahal ada je lemah dekat belakang, orang tak nampak. Tapi berperang. Jadi yang lemah ni jadi semangat juga. Jadi semangat balik. Sebab apa? Tengok abang-abang yang depan ni hebat-hebat. Itu strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang berlaku dekat Palestin ni tuan-tuan, adakah benar? Jadi yang berlaku kat Palestin sekarang ni, orang panggil jihad fardhu ain, iaitu tentera dalam Gaza ni dia mempertahankan diri. Negara luar tak tolong lagi. Jordan tak tolong lagi, Saudi tak tolong lagi, yang dekat-dekat ni tak tolong lagi. Sepatutnya negara luar kena tolong. InsyaAllah akan datang. Boleh jadi wallahu alam 3 tahun lagi ke 5 tahun lagi akan ada tentera yang datang daripada luar, akan membantu membebaskan negara Palestin tersebut. Ya, membuka semula Baitul Maqdis. Membebaskan semula. Sebab sejarah Baitul Maqdis ni dibuka ni tuan-tuan, pertama daripada Umar Al-Khattab sejak zaman Rasulullah. Yang kedua Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Umar Al-Khattab datang daripada Madinah. Bukan orang Palestin, bukan orang dalam, tapi datang daripada Madinah bersama dengan tentera-tentera ni. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi datang daripada Iraq, utara Iraq.
orang luar juga. Jadi kali ketiga ni boleh jadi Al-Mahdi lah. Al-Mahdi pun datang daripada luar, bukan daripada dalam. Ada orang kata daripada Malaysia, wallahu a'lam. Saya tak rasa daripada Malaysia sebab Nabi kata orang Arab. Nabi kata nama memang orang Arab. Ia keturunan Arab, nama Rasul, nama dengan nama Nabi Muhammad, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak percaya orang Nusantara. Jadi boleh, dan dia bukan orang-orang biasa, bukan tok imam, bukan apa semua. Memang dia ni ketua negara. Dia ada kerajaan dia sendiri yang diiktiraf oleh dunia. Kita tak tahu negara mana. Wallahu a'lam. Ya. Jadi cukup dulu sekadar ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.